Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Kita doakan kamu semua sihat dan sejahtera di samping keluarga. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah murid-murid. Hari ini kita akan belajar satu tajuk baru. Pada minggu yang lepas kita telah belajar iaitu tajuk air dalam kehidupan. Yang telah kita ketahui jenis-jenis dan pembahagian air. Ingat tak pembahagian air iaitu jenis-jenis air mutlak. Tengoklah di sini. Ni kita nak buat ulang kaji saja. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar tajuk baru. Jadi air dalam kehidupan memang tidak dapat dipisahkan ya murid-murid. Kita menggunakan air untuk minum, kita menggunakan air untuk bersuci, untuk mandi, untuk membasuh dan sebagainya murid-murid. Dan hari ini kita akan melihat satu tajuk baru iaitu kebersihan amalanku. Kebersihan amalanku. Jadi murid-murid boleh buka muka surat 92. Jadi air dalam kehidupan ini memang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Kita sering menggunakan air untuk mandi, untuk minum, memasak, membasuh dan sebagainya. Jadi hari ini cuba kita tengok sekumpulan murid dia sedang berkemping ya murid-murid. Okey. Sekarang kita nak tengok perbualan di antara seorang murid dan seorang ustazah, cikgu ustazah. Mereka sedang pergi berkemah. Kemah di dalam hutan. Okay, baik, kita tengok apa yang murid ini sedang cakapkan kepada ustazahnya. Mari sama-sama kita perhatikan dialog ini. Ustazah, saya mahu buang air besar. Bagaimanakah saya mahu beristinja? Di kawasan ini tiada air. Oh, nampaknya ada seorang murid ni dia bertanyakan kepada ustazah. Ustazah, saya mahu buang air besar. Bagaimana saya mahu beristinja? Di kawasan ini tak ada air. Apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Saat ni kita lihat. Jadi ustazah pun dia pun bagi tahu, Ahmad, istinja bukan sahaja menggunakan air. Kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu. Lepas tu ustazah pun dia bagi tahu istinja ni bukan sahaja menggunakan air. Kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu. Lepas tu persoalan seterusnya, bagaimanakah kamu beristinja? Okey, yang kita sebut istinja ni apa dia? Apa yang kamu faham tentang istinja? Ada orang yang dah tahu dah, dan ada juga kawan-kawan kita yang tak tahu apa maksud istinja. Dia tak ada air jadi dia tak boleh istinja. Ni Ahmad ni. Jadi dia nak beristinja dengan apa? Apa maksud istinja tu? Ya, istinja tu kita tengok maksud dia apa dia. Kalau nak tengok maksud istinja, kita tengok apa dia nak sebut istinja tu. Okay, kita tengok atas ni ya. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah wajib. Oh, yang maksud istinja tu cara kita nak membersihkan ataupun nak menghilangkan najis. Setelah kita buang air besar ataupun kita buang air kecil, kita pergi kencing, kita pergi berak, macam mana kita nak membersihkan najis di bahagian anggota sulit yang tersebut. Jadi istinja tu maksudnya kita nak cuci lah, kita nak membersihkan. Itulah maksud istinja.
Maksudnya istinja, ulang sekali ya, istinja ialah perbuatan menghilangkan najis. Maksudnya nak bagi hilang lah, nak bagi hilang najis, tahi ataupun air kencing yang keluar dari kubul. Apa maksud kubul? Kubur ini adalah alat kelamin, alat kelamin lelaki dan perempuan di bahagian hadapan. Contoh lelaki, alat kelamin lelaki seperti zakar, dan alat kelamin perempuan seperti faraj, untuk saluran untuk mengeluarkan air kencing. Jadi kita nak bersihkan kawasan tu lah dengan menggunakan air ataupun benda-benda kesat seperti apa? Seperti batu, tisu, kertas, daun-daun kering dan sebagainya. Dan dubur. Dubur ni maksudnya punggung kita lah, alat kelamin untuk mengeluarkan sisa najis dan tinja manusia. Okey, dubur ni maksud punggung lah, dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Yang pertama kita guna air. Kalau tak ada air, kita gunalah benda-benda kesat yang lain. Batu boleh guna. Kalau kita dah buat air dalam hutan, contoh kita pergi berkemah, tak ada air, boleh kita guna benda kesat seperti batu. Tak ada air, kita guna batu. Ataupun benda-benda kering seperti daun, tisu dan sebagainya. Jadi hukum beristinja adalah wajib. Jadi kita wajib mencuci di bahagian-bahagian yang tersebut, bahagian-bahagian tersebutlah. Jadi kalau kita tak membersih, kita tak beristinja, maksudnya kita berdosa lah. Sebab diri kita dalam keadaan kotor. Jadi Ahmad ni dia beristinja, kalau tak ada air, Ustazah je cakap boleh guna benda-benda kesat. Guna batu pun boleh, kayu pun boleh. Dan jangan guna benda yang berbahaya lah, seperti benda yang tajam seperti kaca. Kaca tak boleh, bahaya. Kaca tak boleh. Satu lagi benda-benda tak boleh, benda-benda yang berduri dan benda-benda yang beracun. Jangan gunalah untuk kita cuci. Saat ni Ustaz bagi tahu pada kamu macam mana kita nak cara-cara nak beristinja pula ya. Saat ni. Kemudian kita tengok cara istinja. Baru kita masuk muka surat 93 murid-murid. Cara istinja nombor 3. Jika kita menggunakan air, okey, ini muka surat 93 murid-murid. Jika kita menggunakan air, cara beristinja ialah gunakan tangan kiri. Jangan guna tangan kanan pula nak cuci basuh kencing berak. Ketika beristinja, ketika nak beristinja tu, jangan guna tangan kanan. Jangan guna tangan kanan lah nak basuh kencing berak. Tak boleh. Bersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak. Yang pertama, kita guna air. Gunakan air mutlak. Jangan guna air sirap, air kopi tak boleh. Guna air mutlak. Air paip boleh, air sungai boleh, air kolam boleh, air telaga boleh. Yang bersih lah. Bersihkan kubul, maksudnya zakar ataupun faraj, bahagian alat kelamin kita, lelaki dan perempuan, bahagian depan alat kencing kita. Bersih betul-betul dengan air. Ataupun dubur ataupun punggung kita, jubuk tu basuh dengan air mutlak. Cuci bersih-bersih sehingga hilang rasa bau, agak-agak bersih. Okey, jadi dikira cuci lah. Kalau cuci sekali tak boleh, kena banyak kali. Seterusnya nombor 4. Jika menggunakan benda-benda kesat, sapu kubul dan dubur 3 kali. Sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Maksudnya kalau air tak ada ni, nak basuh berak kencing macam mana? Jadi kita beristinja dengan menggunakan benda kesat seperti tisu. Cari tisu dulu. Kalau tak ada tisu, carilah daun-daun kering, boleh digunakan, ataupun batu. Kita sapu betul-betul dengan benda-benda kesat tersebut sebanyak 3 kali.
sekali tak cukup. Sekali tak cukup. 2 kali pun tak cukup. 3 kali pun kalau ada rasa macam duk bau lagi ni. Buat lagi kali keempat, kali kelima, lagi banyak lagi bagus. Asasnya kena lebih daripada 3 kali. Kalau tak ada ayak, gunalah benda-benda tersebut. Batu. Inilah gambar dia. Guna batu ataupun tisu ataupun daun kering. Jangan guna benda yang berbahaya seperti kaca, paku, jarum, daun-daun yang berduri, yang tu tak boleh lah, berbahaya. Satu lagi, tidak boleh menggunakan plastik. Plastik pun tak boleh. Kerana kalau kita guna plastik, nanti orang jumpa plastik tu, orang guna plastik tu, dia buah makanan, lepas tu dia makan. Tak boleh lah. Jadi kita buat aniaya kepada kawan-kawan kita yang lain. Tak boleh guna plastik untuk beristinja. Plastik jangan guna. Satu lagi, benda yang makanan seperti roti. Tengok kiri, ayak tak ada. Tengok kanan, batu tak ada, daun pun tak ada. Yang ada roti. Jadi kita ambil roti, kita lap jubuk kita tu. Kita berak, kita lap guna roti. Boleh tak? Tak boleh. Roti ni tak boleh. Roti sebab dia makanan. Biskut pun tak boleh tak? Kita ambil biskut, kita sapu punggung-punggung kita nak pergi hilang najis pun tak boleh tak? Biskut. Sebab apa tak boleh? Sebab dia makanan. Nanti dimakan oleh kawan-kawan kita pula. Ataupun haiwan yang lain. Jadi tak boleh guna makanan ya. Makanan tak boleh. Plastik pun tak boleh. Yang boleh digunakan untuk beristinja je. Kalau tak ada ayak, guna yang ni. Tisu, batu, daun kering ataupun kayu. Ingat murid-murid. Seterusnya nombor 5. Jika menggunakan benda kesat dan air, gunakan benda kesat terlebih dahulu, diikuti dengan air. Kalau ada ayak banyak, kita guna ayak lah. Tapi kalau ada ayak sikit saja, tak cukup untuk kita nak basuh. Nak basuh setelah kita buang air besar, air kecil tu, tak cukup ayak, ada sikit je. Gunakan benda kesat dulu. Guna tisu dulu. Guna batu dulu. Lepas tu baru kita guna air. Last sekali guna air. Boleh digunakan kedua-keduanya. Seterusnya, antara kelebihan beristinja, ibadat solat diterima Allah. Yang pertama ni, bila kita beristinja, kita melakukan kebersihan diri kita selepas kita buang air kecil dan air besar, ibadat solat kita diterima. Sebab kita dah dalam keadaan bersih. Tapi dalam keadaan kalau kita tak beristinja dengan baik, kita dalam keadaan kotor, ibadat solat kita tidak diterima. Seterusnya, kelebihan beristinja, kita bersuci ni, maksudnya beristinja ni kita melakukan cucian menghilangkan najis. Apakah kelebihannya? Yang pertama, kesihatan kita terpelihara. Jadi kalau kita beristinja dengan cara tak betul, nanti kesihatan kita tak terpelihara lah. Contohnya kalau kita basuh tak cuci, nanti kita akan mendapat penyakit. Ada kuman. Kuman tu dia bawa penyakit pula, penyakit yang lain. Jadilah penyakit-penyakit yang lain. Jadi bisui di punggung lah, jadi gatai-gatai lah dan sebagainya. Jadi beristinja lah dengan betul-betul. Seterusnya, terhindar daripada penyakit. Macam atas lah. Bila kita buat dengan betul, penyakit pun dia tak main pada kita. Seterusnya, antara kelebihan beristinja ialah dikasihi oleh Allah. Allah suka pada orang-orang yang bersih ni. Seterusnya murid-murid, selepas kita melihat apakah bahan-bahan yang digunakan untuk beristinja tu, contohnya seperti air, benda-benda kesat seperti tisu, batu, daun-daun kering dan sebagainya. Hari ini Ustaz nak bawakan kepada kamu bagaimanakah adab-adab kita nak qada hajat. Apa maksud qada hajat? Adab qada hajat ni di muka surat berapa ni? Muka surat 94. Maksudnya qada hajat ni adalah kita membuang air kecil ataupun air besar.
Apakah adab-adab yang kita nak buang air kecil dan air besar ni? Yang pertama, adab sebelum qada hajat. Adab sebelum kita nak masuk bilik air tu, kita nak masuk tandas, tidak membawa nama Allah. Pastikan kita tak membawa nama Allah. Kuatlah kita bawa Al-Quran kecil ataupun buku yang ada tulis nama-nama Allah tu, kita tinggal di luar dulu. Jangan kita bawa masuk ke dalam tandas ataupun bilik air kerana kita nak menghormati nama Allah. Seterusnya, memakai alas kaki. Nak masuk dalam bilik air dalam tandas, seeloknya kita menggunakan alas kaki seperti slipper, kasut dan sebagainya. Seterusnya, menutup kepala. Tutup kepala dengan menggunakan tuala kecil. Boleh juga kita guna tuala kecil untuk kita tutup kepala. Itu adalah adabnya. Seterusnya, membaca doa masuk tandas. Hendaklah kita baca doa sebelum kita masuk ke dalam tandas. Doanya ada atas ni. Cara doa dia, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maksudnya, Tuhanku, aku memohon perlindunganmu daripada keburukan dan kekotoran. Kita baca doa dulu. Semoga kita terpelihara daripada gangguan syaitan. Kerana syaitan ni dia suka tempat-tempat yang kotor, seperti dalam tandas kan, tempat yang kotor. Jadi bila kita baca doa ni, insya-Allah syaitan akan menjauhkan diri daripada kita. Seterusnya, melangkah masuk dengan kaki kiri. Nak masuk kaki mana dulu? Kaki kanan ke kiri? Kalau masuk tempat-tempat yang tak elok, masuk macam tandas kan, masuk kaki kiri. Kalau masuk tempat elok macam masjid, masuk kaki kanan. Macam tu. Nak masuk sekolah, masuk dalam kelas, kaki kanan ke kiri. Sekolah ataupun kelas, tempat tak elok, elok kelas tempat kita belajar. Jadi masuk kelas, masuk kaki kanan. Nak masuk dalam rumah tempat kita elok kan, rumah tempat kita, tempat yang elok. Rumahku syurgaku. Jadi masuk kaki kanan. Tandas saja. Tempat yang tak elok, sebab ada tempat yang didiami oleh syaitan. Jadi bacalah doa sebelum kita masuk tandas agar syaitan tak berada di dalam tempat tersebut. Sebab tu tandas rumah kita kena sentiasa bersihkan, biar sentiasa harum wangi. Jadi syaitan pun dia tak suka. Syaitan ni dia suka duduk tempat-tempat yang kotor saja. Seterusnya, adab semasa qada hajat. Apa adab dia? Dah kita nak tengah duk buang air besar ni, duk berak ni, apa kita kena buat? Tidak bercakap. Tak boleh bercakap. Ni kadang-kadang dia duk bersembang juga. Ustaz kadang-kadang duk parti juga dalam tandas tu, duk bersembang sambil duk berak tu, duk sembang dengan orang sebelah. Tak boleh. Kemudian, makan atau minum, tak boleh makan sambil duk berak, sambil kita makan. Boleh tak boleh? Sambil makan roti ke, tak boleh. Minum pun tak boleh. Tak elok. Kerana kita duduk di tempat yang tak elok, kita tak boleh lah makan dan minum. Saat ni najis yang kita keluar tu terkena pada makanan dan minuman tu. Kita termakan pula, terminum najis. Jadi tak elok, dapat penyakit pula. Seterusnya, tidak membuang air merata-rata. Janganlah kita tengah duk qada hajat tu, duk buang air besar, duk berak, jangan kita membazir air. Kita meracik di dinding-dinding lah. Saja duk main-main air, tak boleh. Jadi duk main-main meracik air di dinding tandas tu tak elok lah. Jangan kita, kalau kita gunakan untuk kita nak membersihkan anggota badan kita, boleh. Terusnya, adab selepas kita qada hajat. Adab selepas kita kencing dan berak. Apa dia adab dia? Membaca doa keluar tandas. Kita kena baca doa keluar tandas. Kemudian melangkah keluar dengan kaki kanan. Nak keluar, kita keluar dengan kaki kanan. Nak masuk kaki kiri. Macam mana kita nak baca doa selepas keluar tandas?
Doanya ada di sini ya murid-murid. Tengok dia keluar dengan kaki mana ni? Kaki kanan kan? Masuk kaki kiri. Ini adalah doa selepas keluar tandas. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada aku dan menyihatkan aku. Maksudnya kita berterima kasih kepada Allah kerana telah menghilangkan kepada kita daripada sakit dalam perut kita ni. Kita buang najis melalui berak tadilah. Jadi kalau kita ucap alhamdulillah ni, jadi Allah akan berikan tambah nikmat sihat kepada kita lagi. Kita akan jadi lebih sihat. Jadi rumusannya yang warna hijau ni, Islam sangat mementingkan kebersihan. Kita hendaklah beristinja dengan sempurna. Sekarang buka muka surat 95. 95 kita tengok tajuknya, saya seorang pembersih. Okey. Nombor 1. Sebut erti istinja. Apakah maksud istinja? Kalau kita tak tahu, tengok balik buka balik muka surat ni. Muka surat yang 92. Tengok balik. Sebut arti istinja. Maksudnya istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat, atau dengan kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah wajib. Itu adalah jawapan di muka surat ni ya. Ni jawapan dia. Jawapan yang pertama. Ini. Maksudnya menghilangkan najis dengan menggunakan air ataupun benda-benda kesat. Menghilangkan najis. Menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Nombor 2. Senaraikan alat istinja. Alat-alat dia nak buka muka surat mana? Cuba cari. Buka muka surat ni. Ni alat dia lah ni. Yang pertama, tisu. Yang pertama air lah. Air. Yang kedua, tisu. Kalau tak ada air, guna tisu. Tak ada tisu, guna. Yang ketiga, guna batu. Ataupun guna daun-daun kering. Ataupun boleh guna kayu-kayu. Okay, boleh? Tulang tak boleh guna. Tulang satu lagi Ustaz nak beritahu, tulang tak boleh guna. Tulang tak boleh guna. Kalau kamu jumpa tulang-tulang, kita tak boleh guna. Kerana tulang-tulang itu merupakan salah satu daripada makanan haiwan lah. Kadang-kadang ada haiwan yang makan menggunakan tulang. Contoh anjing dan sebagainya lah. Dan tulang juga setengah ulama berpandangan adalah sebahagian daripada makanan jin. Makanan jin. Nombor 3. Tunjuk cara istinja dengan tisu. Okey, cara kita menggunakan tisu adalah kita sapu. Sapu bahagian kemaluan kita sebanyak 3 kali ataupun lebih. Sehinggalah hilang bau. Hilang bau najis tersebut. Okey, dikira bersih lah. Kalau masih ada rasa bau tu, maksudnya tak bersih lagi. Sapu sehingga bersih. Nombor 4. Apa pendapat kamu? Saya mahu beristinja ataupun saya mahu membersihkan, nak menghilangkan najis tu dengan menggunakan 2 biji batu. Boleh tak kita guna 2 biji batu saja? Tak boleh. Kalau 2 biji batu tak boleh. Kena cari 3 biji ataupun lebih. Kerana kalau 2 biji tu mungkin masih lagi ada bau dia tu. Jadi tak hilang lagi najis tu. Adab dia dengan menggunakan 3 biji ataupun lebih. Seterusnya, nombor 5. Nyatakan kelebihan beristinja. Kelebihan istinja tu yang macam mana tadi, yang kita telah bacakan tadilah. Kita akan menjadi sihat. Buka surat ni lah kelebihan istinja ni. Ibadat solat diterima, kesihatan diterima, terhindar daripada penyakit. Ni lah jawapannya. Jadi
Saya harap kamu faham tentang tajuk yang dipelajari hari ini. Apa yang penting? Yang pertama, kalau ustaz tanya apa maksud istinja, kamu dapat jawab. Apa maksud istinja? Kamu dapat jawab. Seterusnya, nombor 2, ustaz tanya apakah alat-alat yang digunakan untuk istinja? Kalau kamu boleh jawab, kira okey lah. Menggunakan air, batu, tisu, daun kering. Okay. Kalau boleh jawab macam tu, kira okey. Seterusnya, apakah kelebihan beristinja? Kalau kamu boleh jawab, badan kita sihat, ibadat kita diterima Allah. Kira betul lah jawapan tu. Seterusnya, latihan kita akan buat di muka surat 103. Minta buka muka surat 103. Sebelum tu, ustaz rasa ada satu muka surat ni, muka surat 102 ni dah siap dah kamu. Kalau tak siap lagi, kita minta siapkan yang latihan ini. Muka surat 102 ni kita tak siap lagi kan. Saya mahu mengambil wuduk. Air apakah yang boleh digunakan untuk berwuduk? Jadi arahannya warnakan jawapan yang betul. Ayat apa? Yang ni lah, ayat paik. Mana warna ni. Ayat paik boleh. Yang ni tak boleh. Ayat matahari tak boleh. Ayat teh ni tak boleh. Jadi ni ayat yang mustakmal, ayat yang telah digunakan ni tak boleh. Tak payah. Ni ayat yang telah air mutanajis ni lah, ada ayat burung nak berak dalam baldi ni. Jadi tak boleh, tak payah. Seterusnya, saya mahu memasak. Air apakah yang boleh digunakan untuk memasak? Air apa yang boleh digunakan untuk masak? Air mineral boleh. Air ni boleh tak? Air yang berjemur di matahari dalam teko besi ni tak boleh. Air musyamas tak boleh. Air susu boleh tak guna untuk memasak? Boleh lah guna untuk masak susu. Ataupun ayat paik boleh. Susu boleh lah. Nampak tengah orang guna susu buat santan boleh. Yang ni tak boleh. Jadi warna yang ni saja. 1, 2, 3, 4. Okay, kita tengok nombor 1 dulu. Nomborkan. Istinja ialah perbuatan menghilangkan apa? Menghilangkan nombor 5. Menghilangkan najis. Letakkan nombor 5 di sini murid-murid. Menghilangkan najis lah istinja. Yang kedua, yang keluar dari apa? Dari qubul dan dubur, daripada dua alat kelamin tu, depan dan belakang. Letak nombor 2. Nombor 1 ni letak di sini. Yang keluar dari qubul dan dubur dengan menggunakan apa? Air. Kita guna air dulu. Kalau tak ada air, kita guna benda-benda air lain. Gunakan air. Atau nombor 2 ni, benda-benda kesat. Nomborkan. Atau kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah wajib. Nombor 4, hukum dia adalah wajib. Siapa tak buat, tak cuci betul-betul, berdosa lah sebab dia wajib. Okey, seterusnya warnakan. Nombor 2 ni, warnakan alat yang boleh digunakan untuk istinja. Alat apa yang kita boleh gunakan untuk kita bersuci? Nak cuci najis. Setelah kita buang air besar dan air kecil. Tulang boleh tak tulang? Tulang tak boleh. Tak boleh, tak payah warna. Kayu boleh tak boleh? Kayu. Kayu boleh. Warnakan kayu cantik-cantik. Warnakan kayu. Warna lah. Ni pun kamu boleh lah buat macam ni. Nampak cantik sikit. Okay, warnakan kayu. Okay, bagi nampak bayang-bayang sikit. Nampak cantik. Okay, kayu. Kemudiannya plastik boleh tak guna plastik? Plastik tak boleh. Macam mana ustaz sebut tadi, plastik kerana nanti ada orang guna pula plastik tu. Tak boleh. Nanya orang. Kita basuh punggung kita guna plastik. Kita cuci guna plastik. Tiba-tiba orang ambil plastik tu isi makanan. Orang pun makan pula. Tak boleh. Nanya orang. Sebenarnya tisu boleh tak tisu? Boleh. Okay, warnakan tisu ni. Cantik-cantik. Tisu ni warna putih kan. Carilah warna putih. Okay, warnalah tisu ni. Okay, seterusnya. Okay, ni. Menggunakan plastik juga ni. Lego. Boleh guna Lego. Lego tak boleh. Tak boleh sebab dia mainan. Nanti adik-adik kamu ambil pula. Ataupun siapa-siapa jumpa Lego ni, dia main. Tak boleh. Okay. Sebenarnya daun yang kering. Okay, daun boleh.
Daun boleh digunakan untuk istinja. Daun boleh lah. Tapi tengok ada ni, kalau ada daun yang berduri ataupun yang ada racun, yang berbisa, tak boleh kerana membahayakan diri kita balik. Seterusnya batu, boleh tak guna batu kita beristinja? Boleh, guna batu boleh. Batu yang disebut-sebutkan tu. Batu yang kesat, batu yang tajam, yang bahaya pun tak boleh juga lah. Tengok batu yang kesat. Okey, warna cantik-cantik. Buatlah bayang-bayang dia sikit bawah ni. Okey, barulah cantik. Kemudiannya muka surat sebelah. Nomborkan mengikut urutan. Nombor 1, bersihkan najis dengan air mutlak menggunakan tangan kiri. Mencedok air dari kola. Yang mana dulu? Kita nak bersihkan najis menggunakan tangan kiri ataupun mencedok air dulu? Kita cedoklah air dulu. Cedok air nombor 1. Kemudian bersihkan najis dengan air mutlak menggunakan tangan kiri. Yang ni nombor 2. Okay, nombor 2 kita tulis jari lah. Okay. Seterusnya nombor 2. Ulangi sapuan sebanyak 3 kali. Setiap sapuan menggunakan tisu yang baru. Nombor 2. Menyapu kubul atau dubur dengan tisu yang bersih dan kering menggunakan tangan kiri. Yang mana nombor 1? Yang ni lah nombor 1. Kita sapu dengan menggunakan tisu dengan menggunakan tangan kiri. Yang ni dulu nombor 1. Kemudian dah kita sapu tu nak buat berapa kali? Ulangi sapuan sebanyak 3 kali. 3 kali. Dengan tisu yang baru. Mana tisu baru pula? Yang ni nombor 2. Okey, dah siap ni. Seterusnya nombor 3. Menyapu kubul dan dubur dengan 3 biji batu yang bersih dan kering menggunakan tangan kiri. Bersihkan sisa najis dengan air mutlak. Okey. Maksudnya yang ni ada 2. Dia nak di batu pun ada, air mineral pun ada sikit. Jadi nak guna air kan nak guna batu dulu. Yang betulnya kita menyapu dengan 3 biji batu. Okey, yang ni nombor 1 dulu. Dah habis 3 biji batu tu dengan menggunakan tangan kiri, kita sapu yang pertama, sapuan yang kedua, lepas tu last kali kita sapu menggunakan batu yang ketiga, last kali baru kita bersihkan sisa najis dengan air mutlak. Okey, baru kita basuh punggung kita dengan air mutlak pula. Habis. Saya harap kamu faham. Kalau tak faham, kamu boleh ulang balik video ni, tengok 2-3 kali. Seterusnya, murid-murid tandakan right ataupun pangkah. Okey, tandakan betul ataupun right ataupun pangkah pada yang salah. Adab qada hajat. Betul tak ni nombor 1? Tengok dia masuk kaki apa. Dengan menggunakan kaki apa ni? Kanan ke kiri? Ni masuk kiri kanan. Betul atau salah? Salah. Tak boleh masuk kiri kanan. Kena masuk dengan kaki kiri. Nombor 2. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Dia baca doa selepas dia keluar tandas dia tu, lepas tu dia ambil Al-Quran lah, dia letak tepi tu. Boleh tak? Boleh. Dia baca doa. Masuk tak boleh lah gunakan ni, keluar baru kita ambil Al-Quran. Nak masuk tak boleh bawa Al-Quran. Dia letak tepi dulu, lepas tu dia baca doa. Okay, kalau boleh warnakan cantik. Kalau yang mana ni kamu warnakan, yang right tu kamu warnakan. Seterusnya nombor 3. Tengok ni, kakak ni dia keluar menggunakan kaki kanan. Betul atau salah? Ya, betul. Keluarkan dengan menggunakan kaki kanan. Betul lah. Jadi warna lah kalau nak cantik. Warna. Seterusnya, bernyanyi-nyanyi dalam bilik air. Boleh ke tak kita bernyanyi dalam bilik air? Tak boleh Jadi dalam adab kita berqada hajat ataupun kita masuk bilik air, kita tak boleh menyanyi dalam bilik air. Jadi pangkah. Seterusnya nombor 5. Seorang murid ni dia dah makan dalam bilik air. Boleh ke tak? Tak boleh. Salah lah. Seterusnya yang ke-6. Dia masuk dengan kaki kiri. Kemudian ditutup kepala. Ini barulah
betul-betul mengikut adab qada hajat, ni tutup kepala dia murid-murid. Ni kalau nak cantik, yang right ni kamu warnakan. Warnakan dengan ada tone warna, tone color. Okey, sekian dulu kelas untuk hari ini. Ustaz harap kamu dapat belajar dengan baik dan faham apa yang Ustaz sampaikan pada pagi ini. Sekian dahulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.